bila pinjaman ini diperolehi oleh 1MDB, terus 855 juta masuk ke dalam sebuah syarikat palsu yang ada di British Virgin Islands. Kenapa masuk syarikat palsu? Bulan September 2014. Sebab bulan Oktober 2014, Kak Ma sekali lagi nak pergi shopping. Beli apa? Beli gelang. Gelang banyaklah jenis tulisan kecil sebab banyak dia beli. RM224,000. Satu tak cukup, kena beli satu lagi. Yang warna tak sama satu lagi. Yang warna tak sama lagi satu lagi. Yang besar satu lagi. Yang nipis satu lagi. Yang jenis berlian tak sama satu lagi. Beli sehingga satu kaligus, satu nafas, jumlah 5.6 juta ringgit. Terus beli sekaligus berlian ni. Sekali lagi saya nak cakap, semua data ni bukan datang daripada Tony Phua. Tony Phua tak mampu dapat semua maklumat ni. Semua data ini datang daripada siasatan yang dibuat oleh pejabat Jabatan Keadilan Amerika Syarikat. Bukti sudah keluar. Dan kita lihat, bukan saja Rosmah yang dapat. Kenal tak? Ni, Miranda Kerr. Cantik kan? Miranda Kerr, model terkenal Australia. Tuan-tuan puan-puan kenal Orlando Bloom tak? Orlando Bloom, you know or not? The one who star in the Pirates of the Caribbean, the Lord of the Rings, that handsome man. His wife lah. Dia punya bini lah. 2010 to 2013. After he divorced from Miranda Kerr, Miranda Kerr dated who? Miranda Kerr dated Jolo. I am very angry. Saya marah. You tak nak Orlando Bloom, tak apalah. Kenapa pilih Jolo? Pilih Tony Phua lah. More handsome one. No ah? Siapa lebih kacak? Jolo ke Tony Phua? Tapi tidak. Miranda Kerr pilih Jolo. Kenapa dia pilih Jolo? Sebab Jolo bagi hadiah Valentine's Day. Dia bagi hadiah berlian. Berlian rantai. Berlian rantai 1.3 juta US dollar. Lepas tu birthday, hari jadi, dia bagi lagi anting-anting berlian 4 juta US dollar. Disampingi dengan rantai berlian 2 juta US dollar. Jadi Jolo girlfriend, I also want to be lah. Banyak dapat. Dan bukan saja Miranda Kerr yang dapat. Pejabat keadilan, Jabatan Keadilan Amerika Syarikat menilaikan semua permata, barang kemas, berlian yang dibeli dengan wang yang berpunca daripada 1MDB berjumlah melebihi 200 juta US dollar. 800 juta ringgit. 800 million ringgit was used to buy jewelry. Money from 1MDB. Your money to buy jewelry for Jolo, for Rosmah, for Jolo's sister, for Jolo's mother, for Jolo's many girlfriends. Masih boleh tahan lagi kah? Kita masih boleh sokong kerajaan macam ini kah? Boleh sokong tak? Tak boleh. Dan sekurang-kurangnya Miranda Kerr, dia ada maruah. Maruah macam mana? Bila dia tahu hadiah-hadiah yang diberikan oleh Jolo itu datangnya daripada wang yang dicuri daripada 1MDB, dia terus pulangkan semua berlian-berlian itu kepada kerajaan Amerika Syarikat supaya ia dapat dipulangkan balik kepada rakyat Malaysia. Thank you very much, Miranda Kerr. Sekarang kita nak tanya, Rosmah pun ada berlian kan? 100 juta ringgit punya berlian kan? Kita nak tanya sama ada Rosmah juga akan memulangkan
berlian 100 juta ringgit balik kepada rakyat Malaysia. Dia pulang tak? Dia pulang tak? Saya garanti, saya beri jaminan, bila Pakatan Harapan menawan Putrajaya tak lama lagi, Datin Sri Rosmah Mansor akan pulangkan berlian merah jambu ini kepada rakyat Malaysia. So saya tak nak cerita lama. Hero kita Rafizi, saya nak sebut Datuk Seri Rafizi Ramli, tapi lupa dia belum dapat lagi. Sudah sampai. Dia ada cerita yang banyak lagi, tapi yang penting hari ini kita kena tahu bahawa Kerajaan Barisan Nasional hari ini tidak boleh disokong lagi atas apa-apa alasan pun. Dan saya nak beritahu kepada semua abang-abang daripada yang kerja keras daripada pihak polis yang datang malam ni, terima kasih kerana membantu kita menjaga keselamatan. Tapi saya nak sebut di sini, masa saya kecil, ibu bapa saya kata kita kena takut kepada polis. Betul tak? Bila kita kecil, ibu bapa selalu kata kita kena takut kepada polis. Kenapa kena takut kepada polis? Kalau you buat jahat, kalau you curi barang, you akan ditangkap polis. Betul tak? Polis akan tangkap. Sebab itu kita hormat kepada polis. Polis buat kerja yang susah untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat kita di Malaysia. Dan kita percaya dengan sokongan sekaligus daripada pihak polis dalam pilihan raya yang akan datang, Malaysia akan berjaya akhirnya memenjarakan pencuri yang paling besar sekali di Malaysia hari ini. So, let me thank the members of the police in advance, because when we win federal power later, not too long to come, we will finally succeed to put in the biggest criminals the country has ever faced in this country in their proper place at Sungai Buloh Prison. Before we do that, and before I end, sebelum saya tamatkan ucapan saya, untuk menang bukan senang lah. Say and talk easy lah. I need you all to work. Kita perlukan semua yang ada di sini untuk sebarkan segala message yang telah saya sampaikan di sini. Tapi kita juga perlukan dana dan sumbangan daripada tuan-tuan puan-puan. So we hope, in order to allow us to do more of these dramas and events, not just in Petaling Jaya, but in all other marginal seats across the country. Okay? Please contribute generously. Our volunteers will walk around with the donation box. Please contribute generously so that we can work hard for you, for your children's future, to build a better government, to build a better future for all Malaysians, regardless of race, religion or creed. Thank you very much. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat malam dan Nandri Wanakam. Thank you. Terima kasih kepada saudara Tony Puai. Itulah saya dengar pasal 1MDB ni sejak Sarawak election lagi 2 tahun lepas, sebab saya bantu di sana. Dan hari ini saya masih kagum dengan fakta-fakta yang diberi. Sangat banyak dan every time memang kalau tuan-tuan puan-puan datang lagi ceramah yang akan datang, pastinya akan ada lagi info-info menarik berkenaan dengan 1MDB. Sebab info-info yang diberi ni kita digest satu kali, lain kali kita tengok, kita akan digest yang lain lagi. Okey, dan seterusnya kita menjemput penceramah kita yang seterusnya, iaitu saudara Rafizi Ramli, merupakan ahli Parlimen Pandan. Dipersilakan. Sarawak Gaya.
tapi hidup kita pahit. Rasuah BN lama-lama jadi bukit. Pilihnya gas digali, bala dicuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tacha Wang Sang Hao. Alaikum saudara pengurusi majlis yang saya hormati, yang berhormat saudara Tony Phua, Ahli Parlimen PJU, saudara Izham, pengurusi Amanah Selangor, yang berhormat saudara saudari Yobiyin, Adun Damansara Utama, saudara Ulia daripada PPBM, saudari Jamaliah, ya, sahabat-sahabat daripada TAP, daripada Amanah, daripada Bersatu, daripada Keadilan, saudara-saudari, Uncle Aunty yang saya hormati sekalian. Saya kali terakhir bagi ceramah di Selangor lebih kurang, saya tak tahu, lama sangat. Saya selalunya berceramah di Johor. Esok dan lusa, satu minggu, satu weekend saya di Perak ataupun Kedah. Saya jarang sangat berceramah di Selangor kerana saya tak nampak ada peluang UMNO Barisan Nasional boleh menang di Selangor. Kalau menang 10 kerusi pun dia sudah baik dah. Satu sebab orang marah dengan Najib, dengan Rosmah. Satu lagi orang Selangor tak nak Noh Omar jadi Menteri Besar. Saya tengok Tony Phua tunjukkan lukisan tadi, lukisan. Saya tak rasa kesian sangat dekat saya lagi kesian dekat Tony Phua, susah payah pergi Oxford. Yobiyin pergi Cambridge. Belajar susah-susah. Sepatutnya kalau kita tahu ada jolo boleh pakai duit beli lukisan macam itu, saya suruh Tony Phua dengan Yobiyin, tak payah pergi sekolah lah, you lukis sajalah. Lukis tak cantik pun, kalau Jolo mau beli, no problem punya. Lukis gambar Rosmah, kalau you pandai macam mana pun tetap tak cantik juga. Sebab itu kalau Tony Phua, Yobiyin, tolong lukis gambar Rosmah banyak-banyak, jual dekat Jolo. Malam ini kita tak payah kutip derma. Saya, saudara-saudari sudah tentu tahu, saya dijatuhkan hukuman 30 bulan hari Rabu lepas. Saya belum masuk penjara, Uncle. Saya susah sekarang. Saya pergi mana-mana, ada orang berhenti cakap, YB bukan ada dalam penjara kah? Saya belum ada dalam penjara lah. Belum lagi, ya. Jadi saya banyak dapat mesej lah, banyak dapat jumpa orang tepi jalan, dia tanya, ini bukan YB kah? Saya pergi semayang tadi, ada orang tanya, dia bukan masuk penjara kah? Saya jatuh hukuman 30 bulan, kemudian akan ada rayuan di peringkat Mahkamah Tinggi, kemudian satu lagi rayuan di Mahkamah Rayuan. Kalau kalah dua-dua lagi rayuan, baru masuk penjara. Saya sekarang sudah ada 2 hukuman penjara. Satu 1 tahun setengah, satu lagi yang minggu ini 2 tahun setengah. Sudah jadi 4 tahun. Nombor taong lah, nombor 4 lah. Tapi rayuan itu saya tak ingat mahkamah akan tetapkan tarikh rayuan sebelum pilihan raya. Rayuan akan berlaku selepas pilihan raya. Pilihan raya boleh berlaku, Najib mungkin akan panggil bulan 4, bulan 5, bulan 6 atau bulan 7. Maksudnya saya ada antara bulan 2, bulan 3, bulan April, bulan Mei, bulan Jun, bulan Julai. Selagi saya tidak dipanggil rayuan, saya masih lagi bebas. Saya akan berceramah dan kempen daripada Johor sampai Perlis, sampai Kelantan, sampai Terengganu, sampai kita menang. Sebab lepas kita menang, macam Tony cakap, bukan saya yang masuk penjara. Masa itu
tempat saya kalau dia dah siap awal-awal, yang itu saya cakap dengan polis, saya cakap dengan jabatan penjara, yang itu you simpan elok-elok, kita akan hantar orang yang lebih gemuk daripada saya masuk penjara. Saya dijatuhkan hukuman penjara sebab kes NFC. Kes NFC ini bermula tahun 2006. Bukan baru. Sekarang 2018. Sudah hampir 12 tahun kes NFC. Kita mula-mula bising pasal NFC tahun 2010. Kemudian 2011 dia jadi isu besar 2012. Skandal NFC adalah bukti paling bagus sekarang ini selain daripada 1MDB untuk kasih tahu dengan orang Malaysia, kalau UMNO Barisan Nasional menang election lagi, apa akan jadi? Sebab NFC berlaku bermula tahun 2006. Sebabnya uncle, tahun 2004 UMNO Barisan Nasional menang besar. Dia menang majoriti paling besar dalam sejarah pilihan raya. Dia tengok pembangkang PKR tinggal 1 kerusi. DAP ada 11, 12 ketika itu. PAS masa itu bersama-sama dengan pembangkang. PAS masa itu baru hilang Terengganu. Kursi parlimen tinggal daripada 27, tinggal berapa? 7 saja. Masa itu orang UMNO cakap, ini negara Malaysia kami punya, kita ambil apa yang kita mau. Tahun 2006, sebab itu Shahrizad Jalil dapat satu program paling bagus punya projek pelihara lembu. Tahun 2006, bukan tahun 2013, bukan 2014, bukan 2010. Ini berlaku 12 tahun yang lalu. Dia dapat 250 juta ringgit. Dia kata soft loan. Uncle tahu, ini loan paling gila sekali. Sebab 1 sen pun dia tak pernah bayar. Kalau kita ambil pinjaman, beli rumah pangsa, beli rumah kedai, kalau 12 tahun tak bayar, kita punya rumah, kita punya harta, semua sudah kena sapu, sudah kena lelong. Dia dapat 250 juta ringgit, 1 sen dia tidak pernah bayar. Ini orang kalau pinjam daripada Along, rumah dia, jalan rumah dia, kereta dia, semua sudah jadi kala merah. Semua sudah kena simbah. Dia dapat 250 juta sebab dia cakap dia mahu pelihara lembu. Sebab Malaysia tak cukup daging lembu. Malaysia import daging lembu. Argentina pun kita import, Pakistan pun kita import, Australia pun kita import. Jadi Shahrizad tahun 2005-2006 cakap, you kasih tu wang sama saya akan buka ladang lembu paling besar dekat Asia Tenggara. Kita akan pastikan cukup daging lembu supaya Malaysia tak payah import daging lembu lagi. Dia dapat 250 juta. Dia janji macam ini. Dia janji dia akan bawa lembu yang baka bagus-bagus daripada Australia, daripada luar negara. Lembu ini bukan lembu kecil, uncle. Lembu yang sudah besar. Lembu yang sudah sedia untuk disembelih. Dia cakap, bawa itu lembu datang Malaysia, kasih makan, kasih gemuk lagi. Lepas sembelih, itu daging sebab dia sudah makin gemuk, daging dia akan jadi lagi murah. Sementara menunggu ini lembu mula ada anak, anak-anak lembu ini dia janji dia akan bagi kepada petani-petani, penternak, orang-orang miskin. You ambil 5 ekor, ini baka bagus punya, nanti you dapat lembu, ini lembu membiak. You orang kampung datang ambil ini. Dia dapat tanah beratus-ratus ekar dekat Negeri Sembilan. Saya masa
masih lagi atas kapal terbang, kadang-kadang dekat Afrika, kadang-kadang dekat Mauritania, kadang-kadang dekat Australia. Saya masih lagi jadi orang minyak masa itu. Saya masih bertugas dengan Petronas pada masa itu dalam bahagian petrochemical, and then after that saya juga dalam bahagian upstream. Saya tak tahu pasal lembu, saya tak peduli pasal Shahrizad. It was none of my concern then. Sebelum tahun 2008, saya tak peduli sangat pasal politik. Saya ada kerja yang baik, gaji yang baik. Tiap-tiap bulan saya naik business class, kadang-kadang first class, keliling satu dunia. Tahun 2010 dia mula jadi isu, uncle. Sebab ketua audit negara pergi dia punya ladang dekat Gemas, tengok-tengok lembu, tak ada banyak punya lembu. Ambil 250 juta, lembu tak sampai 8,000 ekor, dia cakap. Orang yang pertama sekali cakap pasal NFC ialah Anwar Ibrahim. Dia sudah ada dalam penjara sekarang. Saya bagi nasihat, jangan cakap pasal lembu, nanti masuk penjara. Siapa-siapa cakap pasal lembu, masuk penjara. Tahun 2010, masa itu saya sudah jadi pembantu kepada Anwar. Saya sudah prepare speech dia. Kita semak, memang sudah jadi isu sebab ketua audit negara pergi siasat. Dia cakap ini ambil wang banyak tapi lembu tak ada. Tahun 2011, isu ini dibawa lagi dalam parlimen. Masa itu saya bukan ahli parlimen, Tony Puah ahli parlimen. Dalam parlimen, isu ini mula sangat mudah. Dia mula gaduh sebab menteri cakap, masa itu Menteri Noh Omar, dia cakap NFC walaupun dapat 250 juta ringgit, ini projek banyak bagus punya, berjaya. Sebab dia berjaya ternak 8,000 ekor lembu. Saya kira, saya cakap, wah, ini 8,000 ekor lembu 250 juta. Satu ekor lembu berapa ratus ribu. Saya nak tulis speech untuk Anwar. Saya cakap, daripada saya tulis saja, saya mau pergi tengok dulu berapa lembu ada dekat situ. Simple saja. Dia bermula sebab saya pernah jadi auditor. Auditor mesti pergi kira dulu. Kita mau kira wang ada banyak mana, kita mesti buat stock take. Saya pun cakap, tak apalah, saya nak pergi kira lembu ada berapa dekat Gemas. Saya pergi Gemas, saya menyamar jadi tokel lembu. Saya cakap, saya tokel lembu. Masa itu orang tak kenal saya lah. Saya menyamar pun tak ada orang kenal. Saya cakap, saya tokel lembu dari KL. Sekarang sudah dekat Raya Haji, lembu tak cukup, saya mau beli lembu lah, 200-300 ekor. Pegawai yang kerja dengan keluarga Shahrizad tu sangat cukup baik. Dia cakap, cik, kita tak ada lembu mau jual. Ini projek, tak ada macam lembu mau jual ke? Dia kata, lembu ini sekarang sebab tak cukup lembu, lembu ini kita simpan untuk restoran Datuk Seri Shahrizad punya dekat KL. Dia cakap, kalau cik nak beli juga lembu, cik kena kontak sendirilah. Dia pun bagi phone number Shahrizad, alamat husband Shahrizad. Macam itu saya mula-mula tahu. Saya kata, tak apalah, boleh tak saya nak tengok je lembu, gemuk ke, kurus ke. Dia bawa, dia tunjuk, dia beritahu kat saya, lembu pada masa itu, dan masa itu ialah November 2011, lebih kurang 5 tahun lepas diorang dapat 250 juta ringgit, lembu hanya ada lebih kurang 1,000 ekor lebih saja. Saya balik, masa itu saya boleh buat sidang media di parlimen. Orang bukan ahli parlimen masih boleh bercakap. Saya tanya sama Norma, you banyak tipu lah. You cakap ada 8,000 ekor. Saya pergi tengok ada 1,000 ekor saja. 2 hari lepas itu, saya buka saya punya email. Saya dapat satu email. Email itu nama dia Lembu bin Lembu. Orang ini panggil dia, mengaku dia pakai email palsu nama Lembu. Dia hantar semua rekod
mengenai NFC. Bangunan apa dia beli, wang apa, cek apa, berapa ekor, bila kena sembelih, berat daging pun ada juga. Dari situ saya tengok satu persatu. Dari situlah mula isu NFC. Baru saya tahu dia ambil lembu ni uncle daripada Australia. Lembu ni gemuk masa dia ambil. Lembu ini naik kapal laut, duduk bawah sekali. Bila sampai dekat pelabuhan Kelang, lembu yang gemuk sudah jadi kurus. Dia sudah terbalik. Syarizat punya family cakap dia mau ambil lembu kurus bawa Malaysia jadi gemuk. Dia terbalik. Masa ambil dekat Australia dia gemuk macam saya, sampai Malaysia jadi kurus macam Tony Puah. Daripada pelabuhan Kelang dia hantar pergi Gemas, naik lori, lembu mati patah kaki. Banyak, ada puluh-puluh ekor lembu mati lagi. Sampai sana di Gemas, ini yang jadi isu dengan ketua audit negara. Sebab lembu-lembu ini adalah lembu Australia. Dia ni taste, high taste. Orang beli lembu, belilah lembu Thailand. Dia beli lembu Australia. Lembu Australia makan rumput, bukan macam kita punya rumput. Dia makan rumput lembut, bagus punya rumput. Dia bawa Malaysia, sudahlah kurus. Sebab tak boleh makan atas kapal, kaki sudah patah, banyak mati. Sampai dekat sana, situ tak ada rumput. Mana ada rumput dekat situ? Bukan Australia, lama Gemas. You tahu pernah pergi Gemas kah? Cukup panas. Ada lalang, ada pokok akasia, pokok lalang. Jadi uncle, saudara-saudara tahu apa yang NFC bagi? NFC beli dedak. You tahu Mahathir kata dedak. Itu dedak lembu sudah makan dulu sebelum UMNO makan. Sebab tak ada rumput, dia mau kasih makan dengan lembu, dia beli dedak kelapa sawit. Palm kernel kan, yang ini bagi. Dia bagi kasih makan lembu ini. Uncle tahu, ada puluh-puluh ekor lembu mati tercekik. Itu dedak keras. Ini bukan saya bercakap, ini betul punya cerita. Sebab itu, semalam Syarizat cakap, ini kenapalah orang kesian sama Rafizi, dia jatuh hukuman 30 bulan. Dia bukan mangsa, dia cakap. Ini bukan viktim. Mangsa, dia kata, mangsa family dia lah. Saya cakap, Syarizat, you salah. Saya bukan mangsa, betul, fine. Saya bukan mangsa NFC. Mangsa NFC yang paling awal siapa? Lembu-lembu. You ambil dia gemuk, you kasih dia kurus, you patah kaki dia, sampai dekat Gemas, you kasih dia makan, dia mati. Sebelum kita punya wang, dia sudah sapu, lembu punya dia sapu dulu. Jadi sebab itu, daripada situlah, kita dapat tahu satu persatu. Syarizat cakap, dia yang jadi mangsa. Dia kata dia mangsa kerana saya sudah fitnah keluarga dia oleh kerana serangan politik daripada pembangkang. Projek NFC yang keluarga dia dapat itu gagal, dia kata. Kalau saya jadi macam suami Syarizat, anak sulung Syarizat, anak nombor 2 Syarizat, anak nombor 3 Syarizat, saya kalau tiap-tiap hari jadi mangsa pun saya rela, saya tak kisah. Sebab dia cakap dia jadi mangsa, tapi suami dia gaji datang daripada duit NFC. Lembu tak ada, lembu kurus, lembu mati. Dia ambil wang, uncle, gaji suami Syarizat RM100,000 sebulan. Anak dia yang sulung, umur awal 30-an masa itu, 31 macam itulah, gaji RM45,000. Apa kejayaan dia? Kasih makan dedak sama lembu sampai lembu mati, dapat RM45,000 sebulan. Anak nombor 2 dia, lebih kurang 20-an, gaji berapa? RM35,000 sebulan. Anak bongsu dia masih lagi belajar, perempuan. Yang ini cantik.
Yang ni saya tak marah lah sebab dia cantik. Tapi gaji RM35,000 sebulan, umur 23, 24 tahun, belum pernah kerja. Setiap seorang daripada anak Syahrizat dan juga suami dia ada satu company credit card. Suami dia satu bulan belanja charge dekat company credit card RM15,000. Anak-anak dia RM12,000 sebulan, RM10,000 sebulan. Suami dia dapat kereta Mercedes yang 600,000, 50 juta. Wang itu dia beli 2 dekat Bangsa, Wan Menerong, cash 11 juta cash. Sebab itu saya tahu beli kondominium cash 11 juta. Lepas saya siasat, lepas tu saya tengok lagi banyak notice board. Kita kan ramai orang Malaysia Hello? Saya belum sebut nama Rosmah. Mic sudah rosak. Selalunya kalau saya kacau Rosmah saja, mic rosak. Kita ada ramai orang yang kerja dekat Singapura. Lepas saya sudah tunjukkan wang itu, dia beli kondominium, dia buat restoran Meatworks. Saya baca dalam notice board dekat internet. Ini tak ada orang, bukan orang cakap dengan saya. Saya baca rakyat Malaysia di Singapura ada cakap sama rakyat Malaysia. Dia cakap, hari itu ada nampak macam ini orang dekat Marina dekat Marina Bay. Dekat Singapura ada satu bangun kawasan bandar baru mewah. Dekat situ orang Malaysia yang kerja dekat Singapura cakap sama dia orang, kata rasa macam ada nampak ini suami Syahrizat dekat sini, dia pun ada restoran dekat sini juga. Saya pun pergi Singapura. Saya menyamar, macam biasalah orang tak kenal saya macam itu. Saya menyamar, uncle mau makan lembu lah. Saya pergi restoran, saya cakap dengan dia punya waitress. Tanya-tanya, masa itu saya dah tahu ini ada 2 restoran Syahrizat punya, family punya. Saya bincang, saya sembang, tanya sama orang yang kerja dekat situ. Dia cakap, saya punya bos ada 2 kondominium dekat sini. Macam itu saya tahu. Dekat Singapura, dia bukan macam Malaysia. Kalau kita tahu sahaja orang itu ada rumah ke, kondominium ke, kita boleh buat public search, carian terus, boleh dapat geran. Saya pun fikir, macam mana mau cari? Saya mula dengan cari nama syarikat yang didaftarkan. So saya buat company search. Daripada company search itu, you dapat alamat yang didaftarkan bagi alamat pengarah, director's address. Daripada itu saya pergi beli search. Saya dapat tahu ada 2 lagi kondominium dekat Orchard Street yang dia beli. Satu dekat Orchard Street, satu lagi dekat Marina Bay sendiri. Saya cari lagi, saya bukan jumpa restoran, saya bukan jumpa kondominium, saya jumpa supermarket pun dia beli juga. Dairy Farm yang dekat dengan Nanyang Technology University, NTU. Semua ini sekarang semua orang sudah tahu. Walaupun semua ini orang tahu, Syahrizat masih lagi ada dekat luar. Suami dia, lepas saya telah tunjukkan bukti, lepas tu bukti lagi, polis ada tangkap dia betul. Kemudian Peguam Negara ada dakwa dia. Kemudian bila tukar Peguam Negara yang baru tarik balik, gugurkan dia punya dakwaan. Sampai sekarang dia tidak pernah sekalipun masuk mahkamah duduk dalam kandang. Saya masuk mahkamah duduk dalam kandang tiap-tiap minggu. Syahrizat marah sebab dia cakap dia punya kerjaya politik sudah rosak. Tapi walaupun dia tidak jadi menteri, dia tidak jadi senator, dia masih lagi menjadi penasihat kepada Najib. Gaji penasihat sama macam menteri. Sampai hari ini,
walaupun satu dunia sudah tahu pasal NFC, kita masih lagi bayar gaji Shahrizad. Sebab itu mangsa yang paling besar sekali, lembu jadi mangsa, Johari yang kena masuk penjara jadi mangsa. Tapi mangsa yang paling besar sekali ialah rakyat Malaysia. Sebab kita punya wang sudah hilang. Bukan saja kita punya wang sudah hilang, dia kutip lagi cukai daripada kita, bayar gaji kepada Shahrizad. Sekarang Shahrizad mau bertanding balik, mau jadi menteri balik. Saya cakap sama Shahrizad tahun lepas, saya kata, Datuk Seri Shahrizad, you suka hati lah, you mau bertanding, saya tak boleh bertanding, no problem. Kalau dia berani, tahun 2011 dia cakap dia mau lawan sama saya, dia mau selak sama kain, mau lawan sama saya. Saya cakap kali ini jangan bimbang, saya tak boleh bertanding. Kalau dia berani, dia boleh datang Pandan bertanding dekat Pandan, kalau dia beranilah. Saya tahu dia tak berani. Saya dengar dia nak bertanding dekat Sungai Besar. No problem. Sungai Besar luar sikit, bukan bandar. Kampung, dia ingat ada banyak kampung Melayu, dia boleh menang. Dia bertanding Sungai Besar. Saya akan bawa 1 lori lembu tiap-tiap hari ikut dia mana-mana dia pergi. Saya cerita pasal NFC. Tony cerita mengenai 1MDB. Cerita dia sama. Satu kes penyelewengan, curi wang rakyat. Kes ini akan berpanjangan sampai 10, 12, 13, 15 tahun. Kes NFC yang bermula tahun 2006 sampai sekarang masih lagi belum selesai. Wang kita tak dapat balik. Kesan kita dapat rasa. Sebab 250 juta ini wang yang sepatutnya diberikan kepada orang miskin. Kalau dia bagi kepada makcik dekat Pangsapuri sini, ambil wang RM10,000, ambil bakal lembu 4 ekor, bagi tanah yang dikawal, makcik pelihara lembu, 12 tahun sepatutnya makcik sudah ada paling kurang berapa? 50 ekor lembu. Daripada 4 ekor lembu. Satu lembu sekarang harga RM5,000 paling kurang. 50 ekor lembu. Makcik yang miskin, kalau dulu UMNO Barisan Nasional bagi wang ini kepada orang miskin, orang miskin Cina, orang miskin India, orang miskin Melayu, yang dulu miskin sudah jadi kaya, 250 juta ringgit boleh bagi kepada ribu-ribu orang miskin untuk pelihara lembu. Kita tak perlu import lembu, kita boleh jual lembu kita dekat luar negara. Sekarang kita tak ada lembu. Kalau kita mau jual lembu pun, kita boleh jual Shahrizad saja. Sama juga dengan 1MDB. Tony dah cakap panjang lebar. Sama juga dengan Felda. Sekarang satu Malaysia sudah tahu, tanah yang dia cakap sudah dapat balik itu, tanah itu masih lagi dalam nama pemaju. Bulan 12 tahun lepas, Tan Sri Shariq Samad buat bising, cakap, ayo, Felda sudah hilang tanah. Saya cakap, alah apa mau sibuk, Malaysia semua sudah hilang lah. Kapal terbang sudah hilang, enjin sudah hilang, wang sudah hilang, orang sudah hilang, alah tanah hilang, biasalah. Dia buat bising. Oh, dia cakap, ini tanah, ada orang sudah tipu sama Felda, pindah nama ini tanah, tiba-tiba tanah ini jadi milik pemaju. Saya bagi dia cakap, saya tengok saja. Sebab saya tahu, kita semua tahu, kalau kita berbohong, hari ini kita bohong satu, esok kita kena bohong yang lebih besar, mau tutup bohong yang semalam. Minggu depan, kita kena bohong lagi banyak, lagi besar, mau tutup minggu lepas punya bohong. Orang yang bohong, yang cuba menutup perkara yang sebenar, kita tak payah kacau, lama-lama orang tahu itu tidak betul.
Lepas 1 bulan, dia panggil press conference. Syarif Samad cakap, oh, tanah yang kita sudah hilang, kita dapat balik. Ayo, you cari duit 1MDB. Jolo yang hilang sampai sekarang you tak jumpa, tanah you boleh jumpa tak? 1 bulan dia cakap dia dapat balik. Oh, dia tunjuk, ambil gambar, gini geran semua. Saya diam saja. Saya pergi semak dengan pejabat tanah lah. 1 geran uncle RM30 saja. Masalah dia ialah macam mana kita nak tahu lot mana. Sebab mau semak geran, kita kena tahu nombor hak milik. Yang itu tak apalah. Saya lembu, saya pernah cari. Tanah pun saya pernah cari. Boleh cari. Saya sudah beli semua 16 geran. Malah saya nak beritahu orang dekat Damansara Bistari, sebenarnya bukan 16 lot, Tony. Ada 23 lot. Ada 7 lagi lot yang diberikan kepada pemaju yang dia tak cakap. Saya tunggu lepas Chinese New Year lah. Kasih Syarif Samad balik JB, jumpa orang Cina takut. 16 lot tanah, saya dah dapat grant. Satu-satu saya cek. Satu. Dia cakap, tanah ini sudah pun dipulangkan balik. Transferred. Dia kata transferred balik. Dipindah bilik balik.